bahawa kamu telah berislam. Nampak? Maknanya Allah bertegur. Janganlah kamu mengaku beriman tu dan dulu kamu Islam dulu. Kamu baru Islam. Belum beriman lagi. Maknanya Islam tu baru iman. Nampak tuan-tuan? Inilah benda yang jadi konflik ni. Ya. Iman dulu baru Islam bagi anak-anak orang Islam. Bagi orang musuh Islam, Islam dulu baru iman. Sebenarnya dengan iman tadi, ma'rifatullah tadi, dia melaksanakan segala perintah Allah dalam rukun-rukun Islam itu, akhirnya dia akan jadi orang yang benar-benar beriman. Iman, Islam, iman. Ya. Sama juga dengan Islam tadi. Tuan-tuan, menghayati hukum Islam, melaksanakan segala syariat Islam, tuan-tuan akan dapat menikmati keimanan dan keislaman itu. Ya. Tapi kena ingat, orang tu dia mesti mau beriman, dia Islam dan beriman dulu, baru dia boleh mampu melaksanakan syariat Allah. Dia kena ada Islam, ada iman, baru dia mampu melaksanakan syariat Allah. Bila dia melaksanakan syariat Allah ini, segala perintah Allah dia dengan istiqamah, dia dengan ikhlas dan sebagainya, akhirnya mendatangkan keamanan dan kesejahteraan kepada dia. Bila kata keamanan dan kesejahteraan, dia balik kepada iman dan Islam tu balik. Ya. Tapi dah iman Islam, apa boleh melaksanakan syariat, tapi itu apa balik iman dan Islam? Memang begitu tuan-tuan. Ya. Islam ni sebenarnya, kalau kita ikut kepada yang disebutkan begitu, Islam ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh kita ambil separuh-separuh, ambil sebahagian-sebahagian. Itu yang tak menjadi. Dia mau menyeluruh itu kena ambil tahu kata. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah. Ya, firman Allah itu bermaksud, wahai orang beriman, khudhu, masuklah kamu semua fis-silmi kaffah, dalam Islam itu keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan itu. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi tuan-tuan, Islam ini itu kena masuk semua. Ya, dengan arti kata lain, sama ada ma'rifatullah dulu ataupun Muslim dulu, itu bukan tak penting, tapi bukanlah benda yang jadi sukatannya. Yang penting, kamu iman dulu pun kamu kena ambil Islam keseluruhan. Kamu Islam dulu pun kamu kena ambil Islam keseluruhan. Ya. Kerana ada iman dan Islam, kita mampu melaksanakan Islam. Dengan melaksanakan Islam, kita akan dapat balik iman dan Islam. Begitu pula. Jadi berbalik-balik. Sebenarnya, mana dulu pun Islam kena ambil keseluruhan. Mengambil keseluruhan Islam itu adalah penghayatan kepada Islam. Ya. Kenapa dia kata begitu? Sebab kalau tidak ambil keseluruhan, kita tak nampak keindahan Islam. Tuan-tuan belajar about solat. Solat adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Tapi tuan-tuan tak berminat langsung nak ambil tahu tentang solat jamaah dan qasar. Ya. Maknanya, belajar wasfayah habis, khatam daripada berdiri tegak sampai salam. Konflik. Tapi kita masuk kepada pelajaran bab jamaah dan qasar solat. Ada pula lain section pula. Saya tahu ini sembahyang yang ada pun okey tu. Dia pun nak belajar pasal jamaah dan qasar. Sedangkan dia solat. Nampak? Jadi bila dia bermusafir dengan orang lain, dia orang lain ni. Apa ni? Kerja-kerja poti. Ya Allah, payah tu. Orang tidak pernah nak kecil ni. Nak tinggal pun. Kita kecil pergi surau mayang pun. Tadi dah mayang surau. Tinggal pergi surau. Tak jamaah pun. Dia dah jadi. Dah tak pernah cantik. Pasal tak pernah cantik. Pasal dia mempelajari tentang Islam. Tapi tak menyeluruh.
Kalau kita kata kalau nak belajar semua sekali, dia nak faham semua. Oh penat lah, okey. Bagus juga kalau ada yang terasa di hati begitu kan. Nak tahu semua maksudnya. Baik. Pertamanya tak payah nak tahu semua. Tak payah tahu semua bab. Apa bab yang perlu kita tahu, pelajarilah dia sebenarnya. Contohnya, kita nak tahu tentang pecahan kepada mengerjakan haji, kita nak pecahan tentang mengeluarkan zakat, nak komplit katakan, sebenarnya tak perlu sangat itu. Sebab tak perlu sangat. Sebab yang kita nak gunakan itu tak banyak sangat, sikit saja. Tapi kalau bab solat, banyak benda yang kita kena tahu. Sebab kita sentiasa kena buat. Sembahyang biasa, sembahyang jamak, sembahyang qasar, sembahyang sunat, sembahyang orang sakit, sembahyang kenderaan, sembahyang di laut. Ya. Ada sembahyang tepi-tepi padang, ada padang aja. Boleh ke tak boleh? Bab najis, bab air, kita kena tahu komplit bab solat. Tapi bab lain tu tak payah kita komplit tahu. Cuma bila kita cerita, oh aku ni sudah terpaksa kerja dekat Baitul Mal. Ya. Masa tu kena belajar bab zakat ni sampai habis. Pasal tak duduk situ. Sebelum duduk bahagian Baitul Mal, tak payah. Dan payah sampai belajar. Tak payahlah kalau kamu dia itu dan tidur sangat belajar. Okay. Kita nak mengerjakan haji. Dengar orang belajar dah boleh ikut, tak ada salah. Ya. Tiba-tiba tabung haji nanti kita drama haji. Tak nak pergi belajar. Tak boleh tuan. Kena kaji segala mazhab yang ada dalam haji tu kena tahu. Sebab dia dah masuk bab itu. Ya. Kita dia kerja dalam haji. Ya. Tapi dia bukan orang biasa. Dia buat muamalah tu tahu sikit-sikit dia orang dia nak pakai sudah. Tapi kalau dia masuk menjadi bidang perniagaan, mestilah dia mengetahui keseluruhan bab muamalah. Maksudnya macam tu. Ya. Itu maksudnya. Tak payah belajar semua bab, tapi satu-satu bab yang berkenaan dengan keperluan kita kena belajar sampai habis. Sebab ya, dalam bab fiqh ini ada 4 tajuk bawah fiqh yang besar. 4 tajuk besar di bawah fiqh. Ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, al-fat. Dalam 4 ini yang fardu ain satu je, yang ibadah. Ini fardu ain. Tiga ini bukan fardu ain. Tapi dia menjadi satu kefarduan bagi orang yang terlibat dengan bidang itu. Siapa yang faham semua tentang hukum Islam? Hudud, qisas, ta'zir dan lain-lain. Siapa yang tahu sepenuhnya? Dia kata tak tahu sangat. Ya. Okey. Kita duduk Malaysia. Siapa yang faham satu-satu mengenai air? Siapa? Yang kita faham tu mungkin 20% ni, 80% tak faham pun. Ya. Tapi saya faham. Sebab kita tak faham, sebab kita tak bidang itu. Tapi kalau kita kerja bidang-bidang polis-trajin, ya, bidang mengubah undang dan sebagainya, kita sudah tahu semua undang. Sama juga dengan Islam. Bila kita terjebur ke bidang itu, kita jadi lawyer syar'i, wajib kita tahu semua bab tentang hudud, tentang qisas, tentang hukum Islam, hukum ini. Kena tahu. Sebab kita mencuburi bidang itu. Kita yang tak mencuburi bidang lawyer ni, apa lawyer kata, terima je lah. Tak jatuh hukum, kata hakim ini, tak apa-apa, terima je lah. Terus kita bukan faham ke pun. Ya Allah, pada bulan malam ni. Okey. Jadinya begini. Apa yang nak saya kaitkan di sini, iaitu hukum-hukum Islam ini. Bila kita memahami sepenuhnya tentang bab yang kita perlu tahu, di situ akan lahir satu penghayatan kepada hukum itu, kepada bab itu, kepada perkara itu, dan daripada penghayatan itu akan lahirlah kenikmatan syariat. Sebenarnya
Bila kita tidak menghayati, kita tak nampak nikmat datang mana. Kita tahu kita kena buat, tapi mana buatnya. Macam puasa lah. Orang tak menghayati puasa, tak menghayati Ramadan. Adakah dia boleh tak puasa? Dia kena puasa juga. Tapi puasa dengan penuh tension, dengan penuh bekam, dengan penuh sakit jiwa. Kasihan. Bila dia kan, jangan makan minum, rokok pun tak boleh katanya. Jangan rokok pun telinga pun tak boleh katanya. Oh, kan, kalau minum tu. Ya. Kata telinga pukul 10 pagi. Nak dikorek apa katanya. Ya. Sekarang ada beberapa aku boleh tak baca, betul. Tak boleh tu, tak cuba itu pakai itu. Jadi saya tak umur nak belum itu kan. Kau telinga baca. Apa baca. Sudah tak apa. Sampai pukul 12 tengah hari, pukul 2 petang, pakai kata telinga, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Saya tu ingat tu, kamu kata untuk puasa tu, pukul pun sebut telinga betul. Geram je saya. Ya. Elok buka puasa, pergi puasa Ramadan, cincin 10 jari, makan minum ayo. Ya. Buka puasa, makan, kodok makan. Udah tersanjung. Udah macam ngantuk, sembahyang isyak pun sebelum sahur. Ya. Lepas sahur tidur, bangun pukul 9, kata balik 5. Kau menyesal, tak boleh. Lupa, pasal itu sudah buka puasa. Itu yang tak suka, tak mau bulan-bulan puasa. Pasal nak boleh minum, tak boleh. Ini. Ya. Jadi tuan-tuan, penghayatan begitu. Tetapi, bagi orang yang menghayati Ramadan, ya, dia rasa sebulan itu sangat sedikit. Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Nabi kata begitu. Nabi kata, lau ta'lam ummati, kalaulah umat aku tahu, dia kata, ma fi Ramadan, aku yang ada dalam Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Nescaya dia mengharapkan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Tapi Nabi kata siapa? Lau ta'lam ummati, kalaulah umat aku tahu. Maknanya kalaulah umat aku tahu, banyaknya tak tahu. Sedikit yang tahu. Yang tahu ini, dia tak akan rasa sebulan itu cukup untuk dia. Kalau boleh sepanjang tahun Ramadan pun tak apa. Ramadan sepanjang tahun tuan. Ya. Tak rasa kita nak menjaga pintu di sekolah ke, buka-buka baru petang, tak boleh. Semua orang sudah menjaga malam. Pasal sepanjang tahun Ramadan. Ya. Elok lepas raya, raya. Orang punya lepas raya Ramadan juga. Sambung lagi. Ya, tu pernah juga ni. Memang pernah, tak payah setahun, sebulan pun pernah dah. Bagi yang tak tahu apa ada dalam Ramadan. Dia macam tu. Ya. Jadi ini yang paling kita perlu tahu untuk kita mendapat nikmat terhadap syariat apabila kita menghayati sesuatu syariat itu. Ya. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan Tuhan berfirman lagi, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membukakan kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Nampak? Kalau dah kita tu tadi berjaya menghayati keindahan Islam, bila dah tahu Islam itu indah, bila kita sudah tahu betapa tenangnya jiwa dengan solat, tentulah kita akan istiqamah di dalam melaksanakan solat. Ya. Orang yang tak istiqamah dalam melaksanakan solat, sebab dia tak dapat menghayati kebaikan solat, tapi yang dia tahu kebebanan yang datang dari bersolat. Sebab itu bila ada alasan tinggal, dia tinggal. Tapi bagi orang yang dapat menikmati kebaikan solat itu, dia akan istiqamah dalam solat. Dan dia istiqamah dalam bermuamalah. Dia istiqamah dalam berakhlak mulia. Dia istiqamah di dalam memberi sedekah. Dia istiqamah dalam segala hal. Ya. Bila ini berlaku, maka Allah pun akan membukakan keberkatan dari langit dan juga bumi. Ini. Maka bertambah-tambahlah lagi kenikmatan di dalam kehidupan. Ya. Jangan buat satu benda kerana nak menunggu keberkatan itu. Sebab itu benda Allah. Nanti kan buat tak dapat pun keberkatan.
aneh juga rasanya, tak ada juga banyak